العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita bertemu untuk kita menyambung pengajian daripada kitab Syarh Qatran Nada Balus Sada karya Jamaluddin Ibn Hisham Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan kita berhenti pada ma'arif yang keempat, iaitu makrifat yang keempat, iaitu berkenaan dengan isim mausul. Dan kita dah sebut, Tok Guru sebutkan isim mausul itu ada dua, betul? Pertama mukhtas, yang kedua adalah mushtarak. Mukhtas dengan apa? Mushtarak. Mukhtas maksudnya apa? Yang dia itu khas bagi muzakkar dan muannas, khas bagi mufrad, musanna dan juga jamak. Itu dia panggil apa? Mukhtas. Allazi iaitu khas bagi apa? Mufrad muzakkar. Allati khas bagi apa? Mufradah muannasah. Boleh faham? Itu dia punya apa? Makna mukhtas. Kemudian musyarakah. Musyarakah apa musyarakah? Ai kongsi. Maksudnya isim mausul tadi boleh digunakan untuk muzakkar, muannas, dan boleh digunakan untuk mufrad, musanna dan jamak. Tidak ada apa masalah. Dan kemudian Tok Guru rahimahullah bicarakan pula berkenaan dengan al-mausulah. Al-apa? Mausulah. Al-mausulah ni pentinglah. Bahawa al-mausulah, untuk kita kata al itu mausul, mesti bahawa dia duduk pada apa? Isim mushtaq. Pertama, isim mushtaq tu yang lain daripada isim tafdhil. Yang lain daripada apa? Isim tafdhil. Dan kata Tok Guru rahimahullah, isim mushtaq yang sharih itu apa? Yang pertama isim fa'il, kedua isim maf'ul, yang ketiga sifah musyabah. Sifah musyabahah. Tu tiga tu saja. Jadi kalau jumpa apa? Al-Hasan, jumpa lagi kalimah apa? Contoh ad-darib, boleh untuk kita sebut al itu ada al apa? Mausul. Al isim apa? Mausul, membawa makna allazi. Tapi kalau al yang ada pada isim jami', contoh ar-rajul, tak boleh sebut tu sebagai apa? Mausul. Ataupun dia itu ada pada apa? Wasfun, tapi dia dekat yushbihul jamid. Yushbihu apa? Al-jamid. Seperti sahib. Seperti apa? Sahib, pemilik. Memang nampak bentuk dia tu macam isim fa'il, tapi dia dah jadi kata nama am dah. Dia jadi kata nama apa? Kata nama am. Maka tidak boleh lagi untuk kita katakan al yang ada padanya itu al apa? Mausul. Begitulah juga al-afdal, tak boleh untuk kita kata alif lam di situ alif lam apa? Mausul, kerana dia isim apa? Isim tafdhil. Kemudian Tok Guru rahimahullah bicara berkenaan dengan zu. Zu habis dah. Ini zu bagi siapa? Lughah ba'di tay. Lughah ba'di apa? Tay. Depa sebahagian apa? Dan kita belum bacakan ini adalah za pula. Za al-mausulah. Ni pula. Baik, jom kita baca muka surat 113. Kata musannif rahimahullah, wa nafa'ana bihi bi'ulumihi bi'ulumi syekhina bi'ulumikum fid darain amin. Begitulah juga dengan kata Tok Guru kita Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid radhiyallahu taala anhu. Baik. Dikaji jelas abang? Okey, baik. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, wa innama takunu za mausulatan bisyarti an yataqaddamaha ma al-istifhamiyah. Mana dia? Hanya saja jadi za itu isim mausul dengan syarat an yataqaddamaha, bahawa mendahuluinya oleh ma al-istifhamiyah. Maksudnya mesti ada ma apa? Istifham. Ma istifham maksudnya apa kan? Istifham maksudnya apa? Nahwu maza anzala rabbukum. Maza anzala rabbukum. Jadi ma tu apakah? Boleh. Za tu dia boleh jadi isim mausul. Makna dia allazi. Makna dia apa? Allazi. Jadi kalau kita terjemah macam mana? Apakah yang diturunkan oleh Tuhan kalian? Tuhan apa? Tuhan kalian. Boleh faham? Itu dia punya
makna apa? Za. Seterusnya au man al-istifhamiyah, maksudnya ataupun didahului dengan man istifhamiyah, siapakah? Mana man istifhamiyah apa? Siapakah? Nahu qawlihi wa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultuha liyuqala man za qalaha. Apa makna bait ni? Wa qasidatin, qasidah fahamlah, di perhimpunan-himpunan bait, betul tak? Maka himpunan bait lebih daripada 7 dipanggil qasidah. Tapi kalau bait satu bait saja kita panggil yatimiyah, yatimiyah. Itu dia punya istilah dalam ilmu arud ni lah. Tapi kalau bait kita himpun-himpun lebih daripada 7, maka baru dipanggil apa? Qasidah. Boleh? Wa qasidatin, dan satu qasidah ta'til muluk, ia mendatangi raja-raja, gharibatin, yang begitu gharib. Gharib ni apa? Nadir. Kita panggil nadir ni benda yang bernilai lah. Macam tu. Satu qasidah yang mendatangi raja-raja, iaitu nadir, qasidah yang nadir, dan qasidah yang apa? Kita panggil hebat lah itu. Qad qultuha, sungguh telah aku katakannya, liuqal, supaya dikatakan bagi qasidah itu, man za qalaha. Diterjemah man tu di situ. Siapakah za allazi lah tu? Siapakah yang mengatakan qasidah itu? Maksudnya orang tertanya-tanya, tercengang kerana apa? Hebatnya qasidah yang apa? Gharib dan nadir itu kata dia. Itu dia punya apa? Makna apa? Makna bait. Baik, jom kita tengok seterusnya. Kata Tok Guru rahimahullah, ai mallazi anzala rabbukum, tu dia punya takdir dia. Wa manil ladzi qalaha, wa manil ladzi qalaha. Jadi kita sebut kalau za nak jadi isim mausul mesti didahului oleh apa? Ma ataupun man al-istifhamiyah. Ma ataupun man apa? Al-istifhamiyah. Boleh? Baik, kita baca Pak Khalil, fa illam yadkhul 'alaiha syai'un, fa illam yadkhul 'alaiha syai'un min dhalika fa hiya ismun isyaratin wa la yajuzu an takuna mausulatan khilafan likufiyin. Apa makna dia? Maka jikalau tidak masuk ke atasnya itu sesuatu dari yang tersebut, maksudnya tidak ada sebelum za tu ma ataupun apa? Man, fahya ismu isyarah, maka ketika itu confirm dia isim apa? Isyarah. Za macam haza tu lah, macam apa? Haza yang kita mengaji sebelum ni, isim isyarah, maksudnya ini. Boleh? Wala yajuzu an takuna mausulah, dan tidak boleh bahawa dia itu jadi isim mausul. Khilafan, ada khilaf pula sini, berbeza dengan pandangan kufiyin. Wastadallu biqaulihi, dan depa berdalilkan dengan katanya, itu kata syair. Baca. Adas li abadin alaiki, ma li abadin alaiki imaratun, abadin alaiki imaratun, aminti wa hadza tahmilina taliqu wa hadza tahmilina taliqu. Tu apa pula tu? Kita tengok berapa syarah bait bawah tu. Kata Tok Guru rahimahullah, nombor 33 bawah tu. Hazal bait min kalimatin li Yazid bin Mufarrigh al-Himyari. Bait ini adalah kata-kata Yazid Mufarrigh al-Himyari. Yaquluha wa qad kharaja min sijni Ubayd bin Ziyad akhi Abbad bin Ziyad wali Sijistan fi ahdi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia berkata bait ini ketika dia keluar daripada penjara Ubaidillah bin Ziyad. Siapa Ubaidillah bin Ziyad ni? Saudara bagi Abbad bin Ziyad, wali gubernur Sijistan. Sijistan ni mana? Sijistan Parsi lah sekarang ni. Boleh. Fi ahdi Muawiyah bin Sufyan, pada zaman Muawiyah bin Sufyan. Wa qad anshada muallifu ajzahu fi kitabih Syuzur Zahab, dan muallif telah menyatakan bait ini ajzahu belakang dia. Wa anshadahu marratain fi kitabih awdah masali, ihdahuma fi babil mausul wa as-sana fi babil hal. Maksudnya digunakan bait ini juga untuk apa? Jadikan sebagai syawahid bagi bab isim mausul dan bab hal. Wa anshada sadrahu wahdahu fi hadzal kitab wa fi babil asma'is saut al aswat
وأنشده الأشموني في باب الموصول وقد شرحنا هناك شرحا وافيا وذكرنا قصته فارجع إليه في المواضع التي أحلناك عليها إن شئت. Untuk guru kata suruh rujuk syarah Ashmuni tu, sebab syarah Ashmuni kan tahqiq Syekh Muhammad Muhyiddin. Apa kali ada 5 jilid tu kan, ada yang Ashmuni syarah Alfiyah ada apa kali beli tu 5 jilid tu. Ada ada syarah apa Ashmuni tu guru kata rujuk di mana, di Raqam bait 1104 kan, boleh nanti ada cuba tengok. Al-lughatu, apa maksud adas? Ada apa adas? Kalau biasa adas ni kacang. Kadang-kadang anda faham tak, tengok ni lah. Kacang kuda ataupun dia bukan kacang kuda, kacang macam ni tu apa? Kacang apa? Dal. Dal. Itu adas tu kalau orang mengibat. Setakat kalau kita tak baca syarah ni lah, kita ikut adasihah wa wasalihah, betul? Itu kacang apa? Dal. Tapi tu guru sebut tu adas ismu saut. Oh, isim saut. Sehingga aku kacang ni tadi. Apa kita kacang pula ni? Baik. Adas nama suara yazjuru bihi al-faras. Menegah dengannya itu akan apa? Akan kuda. Dia adas, maksudnya dia macam panggil kuda dia lah. Warubbama atlaqa ba'd asy-syu'ara kalimat adas faja'alaha isman lil faras nafsiha. Dia kata apa? Terkadang menggunakan oleh sebahagian para penyair kalimat adas ini dan menjadikannya nama bagi kuda sendiri. Untuk dia letak nama kuda. Boleh jadi ini nama kuda, boleh jadi ini nama apa? Bunyi apa? Bunyi yang digunakan untuk apa? Cakap yang kuda. Macam-macam juga ni. Baik. Kama qala, seperti disebut, iza hamaltu bizzati ala adas fama ubali ma madha wa man jalas. Ni makna dia, tak kala aku tanggungkan baju aku di atas kuda adas ni. Kuda nama adas lah. Fama ubali, apa ubali? Aku tak heran, aku tak apa peduli ya. Maka tidaklah aku peduli siapa yang berlalu dan siapa yang duduk. Tu dia. Baik, Abbad ni siapa? Abbad bin Ziyad. Aminti arada annaki qad sirti fi makanin ba'id an antana laki fihi yadu Abbad wa yurwa najauti wa hadza tahmilina taliqu ay walladhi tahmilinahu taliqu yuridu nafsahu. Baik, apa maknanya baru faham. Okay. Adas, dia kata apa hoi kuda, tu nama, ataupun kuda dia adalah adas, kuda saya tu. Malil abbadi alayki imaratun, tidak ada bagi Abbad itu atasmu penguasaan. Imaratun dia penguasaan, ataupun kita panggil tawanan. Boleh. Aminti, kamu dah selamat. Wa haza tahmilina tariqu, dan ini hal keadaan kamu bawa ya tak taliqu. Taliqu bebas. Taliqu apa maksudnya? Bebas. Tapi ni ada dua makna lah haza ni, isu haza ni. Isu haza kalau di sisi Kufah dia berkata haza ni maksud allazi. Haza ni makna apa? Allazi, kata terjemah hajana allazi, dan yang kau bawa ini taliqu, bebas. Makna dia macam betul juga tak? Betul tak? Kalau Basri dia kata tak, ini isim isyarat. Isim isyarat jelas-jelas haza kan? Isim isyarat. Maka kita terjemah ini yang engkau bawa ini hal keadaan kamu bawanya taliqu, bebas. Jadi kalau kita sebut haza ini isim isyarat, tahmilina ni dia jadi apa? Hal. Dia jadi apa? Hal bagi apa? Bagi hal bagi apa kita panggil taliq. Hal bagi apa? Taliq. Boleh? Taliq bebas. Hal dipanggil apa? Bukan hal bagi sahib dia haza. Sahib dia apa? Haza. Tahmilina kuda tu. Merujukkan kepada apa? Saya lah yang duduk atas kuda tu. Hal keadaan saya yang kau bawa ni bebas. Sekali lagi,
hal keadaan saya yang engkau bawa ini bebas. Itu dia punya apa? Makna bait. Jom kita baca makna bawah tu untuk guru batas dia. Yukhatibu farasahu wa yazjuruha wa yadfa'u anha al-khawf wa yaqulu laha la takhafi faqad kharajna min al-bilad alladhi li'abbadi imaratun 'alayha wa sirna bimanjan minhu. Apa makna dia? Dia bercakap-cakap dengan kudanya. Jangan kali dia cakap-cakap dengan apa? Kuda dia. Wa yazjuruha, dan dia menegah kudanya itu. Wa yadfa'u anha al-khawf, dan dia menolak dari kudanya itu ketakutan. Dan berkata baginya, janganlah kamu takut. Sungguhnya kita telah keluar daripada negeri yang bagi abad itu perintahan padanya. Maksudnya yang dikuasai oleh apa? Oleh abad. Wasirna, dan jadilah kita ini bimanja minhu, selamat daripadanya. Manja apa? Selamat daripadanya. Daripada naja kan, safinatun naja, manja. Ya, doa ke la manja illa ilaik. Boleh? Baik, qad ikhtalafa ni i'rab. Tapi tak apalah, bagi kita terus baca Syekh apa? Ibn Hisham, dia sama lebih kurang. Qalu hadza mawsulu mubtada'un wa tahmilina silatuhu wal a'amidu mahzufun wa tilqi khabaruhu wa taqdiru wallazi tahmilinahu taliqun. Nampak. Qalu, siapa yang kata ni? Kufiyun lah. Depa berdalilkan dengan apa syair ni. Haza itu isim mausul. Haza itu apa? Isim mausul mubtada. Dari terjemah yang lah. Boleh? Wa tahmilina silatuhu, jumlah silah. Kata dia tahmilina silatuhu. Cuma kan kita sebut setiap daripada silah mesti ada aid, iaitu dhamir yang balik kepada isim mausul kan. Cuma untuk guru sebut aid itu mahzuf. Sagi ada takdir lah, tahmilinahu, hu tu boleh selepas tu. Wa taliq khabaruhu wa taqdir wallazi tahmilinahu taliqun. Wallazi tahmilinahu, hu ada hu kan, itu dia panggil aid taliqun, bebas. Ini pendapat siapa? Kufiyun. Wa hadza la dalilun fihi, dalila fihi. Wa hadza la dalila fihi. Apa i'rab la dalila fihi? Siapa tahu? La dalila. Siapa tahu? La nafiyah lil jinsi. Dan ini tidak ada dalil padanya. Maksudnya tak sesuai jadi dalil untuk hujah kamu. La ilaha dia. Kira mengiba apa Ibn Hisham ni penyokong kuat Basri lah. Jadi dia apa? Kufiyun. Li jawazi an yakuna za li isyarati wa huwa mubtada'un wa taliqu khabaruhu wa tahmilina jumlatun khaliyatun wa taqdiru wa hadza taliqun fi halati kaunihi mahmulan laka wa dukhulu harfun tanbih alaiha yadulu ala innaha li isyarati la mausulat. Apa yang kamu kata ini tidak ada dalil padanya, itu saya tak sesuai dijadikan sebagai dalil. Dijawaz, kerana harus bahawasanya za itu adalah isim isyarah. Boleh? Sebab lagi tu nak sebutlah, sebab ada haza. Boleh? Haza. Jadi tanbih tu menunjukkan za tu adalah isim isyarah. Jadi i'rab dia macam mana? Wa huwa mubtada wa taliqun khabaruhu. Jadi wa haza taliqun. Wa haza apa? Taliqun, dan dia ini bebas. Wa tahmilina, apa jadi i'rab tahmilina? Jumlah haliyah. Maksud hal keadaan yang kamu tanggungnya. Satu dia kata wa taqdir wa haza taliqun, dan dia ini bebas. Fi halati kaunihi mahmulan laka, pada hal keadaan si bebas ini ditanggung oleh kamu. Laka tu ditanggung oleh apa? Oleh kamu. Boleh? Wa dukhulu harfi tanbih 'alaiha, dan masuknya huruf tanbih ha itu ke atasnya, yadullu ala annaha isyarah, menunjukkan bahawa dia itu adalah isim isyarah, la mausulah, bukan isim mausul. Fa hadha khulasatul qawli fi
fi ta'dadi al-mawsulati hassiha wal mushtarikiha ataupun mushtarakiha. Apa makna itu? Maka ini adalah khulasah. Apa khulasah? Kesimpulan kata-kata pada membilang-bilang mausulat, itu isi-isi mausul sama ada khas ataupun mushtarak. Baik. Adapun as-silah, yang ni masalah silah pula. Dia ada isim mausul, lepas tu ada silah, lepas tu ada aid, betul tak? Isim mausul, silah dan juga apa? Aid. Sekarang ni Tok Guru nak bicara berkenaan dengan silah pula. Baik. Baca Khalid. Fa amma as-silatu fa hiya ala darbain. Silah itu dia ada darbain. Darbain dua jenis. Boleh? Wa shibbihi jumlatin wa jumlatu ala darbain. Kata Tok Guru rahimahullah, yang pertama jumlah, iaitu silah itu berbentuk apa? Jumlah. Yang kedua syibih jumlah. Syibih jumlah apa? Syibih jumlah. Jar majrur ataupun zarf. Ataupun apa? Zarf. Ada dua lah. Ismiyatin wa fi'liyatin. Ya, kata Tok Guru, jumlah itu pula ada dua jenis. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah apa? Fi'liyah. Faham itu kan? Wa syartuha amran. Apa makna syartuha? Iaitu syarat jumlah silah ada dua. Mesti kita raikan. Kalau kita tak raikan, maka tak boleh jumlah itu jadi jumlah apa? Jumlah silah. Ahaduhuma an takuna khabariyatan a'ni muhtamilatan li sidqi wal kadhibi fala yajuzu ja'a alladhi adribuha wala ja'a alladhi ba'tukahu idza qasadta bil al-insha'a bi khilafi ja'a alladhi abuhu qa'imun wa ja'a alladhi darabtuhu wa thani an takuna. Baik. Jadi yang pertama syarat daripada jumlah silah kata Guru rahimahullah, an takuna khabariyatan. Maksudnya mesti jumlah apa? Khabariyah. Kan kita mengaji jumlah dia dibahagikan juga pada dua jenis. Pertama khabariyah, yang kedua apa satu lagi? Insya'iyah. Sekali lagi khabariyah atau insya. Apa beza khabariyah dengan insya'iyah? Khabariyah mahtamalas sidqa wal kazib li zatihi. Maksudnya apa? Apa yang boleh kita katakan baginya itu betul ataupun dusta. Betul ataupun apa? Dusta. Kalau Melayu panggil ayat penyata lah. Ayat apa? Ayat penyata. Satu lagi adalah jumlah insya. Jumlah insya apa? Jumlah insya yang tak boleh untuk kita kata betul ataupun salah. Kalau Melayu kita panggil kata perintah, kata arah, ayat arah, ayat perintah. Boleh? Jadi kalau contoh apa? Saya berdiri, boleh kita sebut betul kenyataan kamu, tipu kenyataan kamu. Tapi kalau saya sebut apa? Hakim, makanlah. Tak boleh kata tipu. Mampu yang mana tipu kat mana pula? Saya suruh dia makan. Apa? Tipu pula. Tak ada kaitan. Tak boleh untuk kita kata apa? Tipu ataupun benar. Boleh faham? Itu dibagi jumlah apa? Insya'iyah. Maka kata Tok Guru rahimahullah, mesti bahawa jumlah silah itu khabariyah. Tak boleh insya'iyah. Insya'iyah kata arahan tadi kan? Tak boleh. Satu kata Tok Guru, fala yajuzu ja'al ladhi idribhu. Sebenarnya idribhu ni. Ja'al ladhi idribhu. Saya cuba tengok dalam ni. Syarah Hadas. Idribhu. Apa adribhu? Apa adribhu? Mana kena? Idribhu. Idribhu maksudnya fi'il a? Fi'il a betul ni. Idribhu. Apa ni? Hoja alladhi. Badan betul kan? Idribhu. Buang hamzah tu. Hamzah buang apa, sukunkan ba. Sukunkan apa? Sukunkan ba. Ta tu buang. Ta mana? Tak apa ni. Ja'al ladzi tadi adribuhu kan? Buangkan hamzah depan. Hamzah tu buang yang atas alif tu. Lepas tu sukunkan ba. Sukunkan ba. Pak Khalid tengok. Oh, ya, silap. Sebelum dah. Idribhu. Tak boleh kita sebut
telah datang yang pukullah dia, tak boleh. Mesti apa? Adribu tak masalah, sebab apa? Khabariyah. Boleh? Kenapa dia panggil insya'iyah ni? Insya'iyah maksud insya' tu maksud dia mengadakan mengadakan barang yang tidak ada. Khabariyah dia orang panggil apa? Dia katakan supaya kata-kata dia boleh ditanggung adakah menepati realiti atau tidak, tu panggil khabariyah. Macam contoh insya'iyah memang arahan kan? Dah tak semesti. Kalau macam contoh tamani insya'iyah juga. Tamani contoh barang tu tak ada, tapi dia apa? Harapkan benda tu ada. Boleh? Jadi kita tak boleh nak sebut bahawa benda tu kazib ataupun sidq. Boleh? Ataupun satu lagi ta'ajub. Dia ta'ajub, kita panggil ta'ajub ni dia menghasilkan ketajuban dia. Bagi sesuatu tu maksud apa? Insya. Jadi nanti kita nanti akan terang lebih detail dalam ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani dalam balaghah. Itu kena buat daurah tu mana? Kontemporari pakai tu. Ayat-ayat tu. Kita ilmu ma'ani khas kita bincang insya'iyah sahaja. Ada wajib, mana boleh tak ada. Tu bab pertama, bab first dalam ilmu ma'ani. Tak ingat lama. Jadi kira apa? First dalam ilmu ma'ani kita akan bincang khabariyah ataupun insya'iyah, dan kita hanya ambil perhatian pada insya'iyah sahaja, tu ilmu balaghah. Tapi logik itu khabariyah, yang itu semua mantik. Itu kita balaghah tak ada kaitan. Sebab tu apa? Kita bincang dalam sulam tu kan, bab qadaya mahtamal as-sidqa li zatihi jara bainahum qadiyatun wa khabara. Sulamun awra tu dia. Ada gambar dia tak itu? Sulam. Kham bang. Ada. Syarahan Anas secara ringkas ada. Syarahan Ustaz Naki ada. Dia ada syarah. Habib. Dia tak Zulam, dia ada Mughni Tullab, syarah Isaruji. Tapi up sikit. Isaruji up sikit. Ni Habib dia akan masukkan upload rakam tahzib Taftazani, Tahzibul Mantiq, yang tu lagi tinggi lah. Itu sebelum Syamsiah lah. Syamsiah paling last lah Nabi nanti. Berasap betul. Dah sampai kat matahari. Dah tinggi. Kita orang panggil apa? Negeri Sunni ni sayang lah. Ada si baik ada Syekh Saifuddin betul, dia baca kitab Syamsiah ke tidak? Syamsiah ni pokok Syiah dia baca. Jadi kita kena perhidup balik lah kat Malaysia ni. Suka game berdebat. Syiah ni suka berdebat ni, bid'ah semua. Jadi orang kita kena hidupkan balik lah dan tradisi Sunni ni, kita tidak malu kita hak yang Qutbur Razi Sunni. Yang apa syarih dia tu apa Jurjani Syarif Jurjani Sunni, tiba-tiba kita tak ambil Taftazani Sunni, tapi Syiah yang belajar yang apa yang Hawashi Taftazani macam tu, Abdullah Yazidi Yazidi tu Syiah lah. Dia pun Syiah pula dah ambil mati. Jadi kita kena baru. Yang masalah kali ni depa ni duk orang Melayu kita ni kalau falsafah tapi mantik tak mengaji. Mana boleh mantik tak mengaji? Pening kepala. Macam mana nak buat muazanah falsafah tu? Kita cerita pada orang muda ni lah kan. Jadi ahli pemikir kebangsaan lah apalah. International. Baik. Kemudian kata Datuk Guru rahimahullah, jadi tak boleh jumlah insya'iyah wala ja'al ladzi bi'tukahu iza qasadta bihi al-insya', dan tak boleh juga untuk kita sebut ja'al ladzi bi'tukahu. Ustaz, bi'tu ni ayat penyata, saya telah beli, saya telah jualkan ia bagi kamu. Saya telah jualkan apa? Ia bagi apa? Bagi kamu. Iaitu dia punya, kalau terjemah dia adalah apa? Ayat penyata betul. Tapi ini dipanggil lafaz uqud. Lafaz apa? Lafaz uqud. Antum tahu lafaz uqud maksudnya lafaz akad. Kan apa dia, kita bila contoh nikah kahwin kan, aku nikahkan, bukan dia nyatakan betul ke tak saya nikahkan, tak. Maksudnya kita kata saya perlakukan nikah sekarang, macam tu. Macam kita panggil jual belilah, saya apa, perlakukan perpindahan milik sekarang. Itu maksud dia.
Boleh bang? Doa insyaiyah ke? Doa insyaiyah. Ya, doa insyaiyah. Itu maksud apa? Lafaz uqud, lafaz akad. Maka di sini biar tukar kata Tok Guru rahimahullah, iza qasadta bihi insya, itu tak kala kamu kehendaki dengannya itu insya. Kata yakni, tulis itu yakni lafaz akad. Lafaz apa? Lafaz akad. Insya karangan kan? Bukan. Karangan lain. Tentu orang apa, kalau orang terjemah ni lagi dia tak faham istilah iza qasadta bihi karangan. Mampu ya kita karangan. Boleh. Baik, sambungnya balik baca kan. Bi khilafi ja'a alladhi abuhu qa'imun. Ini boleh. Berbeza dengan ja'a alladhi abuhu qa'imun. Abuhu qa'imun jumlah apa? Khabariyah. Wa ja'a alladhi darabtuhu jumlah apa? Khabariyah. Maka dia boleh jadi jumlah silah. Boleh. Wasani an takuna mustamilatan ala damirin mutabiqin lil mawsul fi ifradihi wa tasniyatihi wa wa jam'ihi wa tazkirihi wa ta'nisihi nahwu ja'a allazi akramtuhu wa ja'atil lati akramtuha wa ja'al ladzani akramtuhuma wa ja'atil latani akramtuhuma wa ja'al ladzi akramtuhum wa ja'al lati akramtuhunna. Ya, baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua mesti kita ra'i pada jumlah silah. Apa dia? Antakuna mustamilatan ala dhamir mutabiq li mausul. Apa makna dia? Bahawa jumlah silah itu terkandung padanya dhamir mutabiq. Apa maksud mutabiq? Bertepatan, selaras, selari bagi isim mausul itu sendiri. Boleh? Dari sudut apa? Dari sudut mufradnya, dari sudut musannanya, dari sudut jamaknya, dari sudut muzakkarnya, dari sudut muannasnya. Jom kita tengok contoh. Ja'a alladhi akramtuhu. Nampak? Alladhi itu mufrad kan? Mufrad muzakkar kan? Maka jumlah mesti ada hu. Hu maksudnya bertepatan dengan mufrad muzakkar. Wa ja'atil lati, ni allati ba? Mufrad muannas. Akramtuha. Nampak ha? Mesti selaraskan dengan apa? Allati tadi. Wa ja'al ladzani dua orang. Akramtuhuma. Nampak? Ja'atil latani akramtuhuma. Nampak mesti selaras. Wa ja'al ladzina akramtuhum. Sebab nak sesuaikan dengan allazina. Wa ja'al lati akramtuhunna. Nampak? Allati jamak muannas. Maka mesti disesuaikan dengan jamak muannas juga, iaitu akramtuhunna. Boleh? Baik, waqad yuzafu. Okey, abang Imran. Okey. Waqad yuhdafu ad-dhamiru sawa'an kana marfu'an. Qawli ta'ala thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashad. Ay alladhi huwa ashad. Baik, apa makna dia? Kata Tok Guru rahimahullah, seterusnya terkadang qad tu terkadang dihazafkan dhamir. Maksudnya apa? Aid itu dihazafkan. Sawa'un kana marfu'an, sama ada dhamir itu keadaannya marfu'. Nahwu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyad. Apa maksud lananzi'anna tu? Saya nak cuba tengok dalam hasyiah. Lananzi'anna lananzi'an, kami cabut kan, semakna ni lah, makna umum itulah. Oh, tak ada. Sama Nabi Musa ke apa? Tak pasti. Oh, ni. lananzi'anna min kulli syi'atin ila akhir an ayat takunu lil aqil qala musallatu dhanna kila khilafa ibn usul ma fiha illa mustaqbal mutaqaddim lanzi'a min kulli syi'atin yawm khilaf al-masillah ba'd lahu jibni qa'iman tak ada. Tak ada setelah hasyiah. Kalau kita kena rujuk tengok dalam Quran, ada tengok mana dia Hakim tanya summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashad. Tak apa, internet dia lah. Quran internet lah. Surah Maryam kan 69. Kita faham makna dulu.
syiatin ke makna secara zahir gitu yang dipahami. Kami akan apa, nanzi'anna, kami nescaya kami apa, demi Allah kami akan cabut daripada setiap tim penyokong tu mereka yang apa, asyad, yang paling apa, paling asyad, yang melampau ekstrim. Cuma zahir lah, tapi tengok ada mana tak ni satu ni atas sejalan lain ke apa kan, senang kan. Tinggal kat rumah pula, aduh, senang rujuk tu, sejalan lain tu senang. Ada abang? Dia baru nak download dia punya file file tafsir. Abang download file tafsir? Dia ada app lah tapi tafsir. Oh, tapi lupa lah. Sini tak ada tu sikit. Slow sikit, aduh. Ada abang, cuba abang Anwar. Kemudian kemudian pasti kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang tarik kepada Tuhan. Oh, asyad tu derhaka lah. Yang paling apa? Ekstrim derhaka, betul. Tarik nanzi'anna, tarik dari apa? Syiatin, golongan tu lah. Golongan Syiah tu. Tapi syiatin selalunya yang penyokong Syiah, tapi boleh makna golongan. Ayyuhum, ay di sini ay allazi. Allazi. Jadi ayyu di sini apa, isim apa? Isim mausul. Allazi isim apa? Isim mausul. Ayyuhum ashaddu. Jadi takdir dia apa? Allazi ay allazi huwa ashaddu. Allazi huwa ashaddu. Jadi dia kata mana jumlah silah dia tu? Huwa ashaddu. Jumlah silah dia apa? Huwa ashaddu. Huwa itu mubtada, asyaddu khabar. Huwa tu apa? Mubtada. Asyaddu apa? Khabar. Maka kata Tok Guru, kalimat huwa yang mubtada ini tak ada pada jumlah yang asal. Tak ada pada jumlah yang apa? Yang asal. Sebab apa disebut ayyuhum asyaddu turih. Ayyuhum apa? Asyaddu turih. Jadi sepatutnya ayyuhum huwa asyaddu. Ayyuhum huwa asyaddu. Jadi jumlah silah itu dia hazafkan. Jumlah silah pula. Aid itu apa? Dihazafkan. Kalimat awak huwa itu. Ini yang mana aid huwa itu berada di tempat rafu'. Di tempat apa? Rafu'. Sebab dia mubtada kan? Maka dia marfu' lah di situ. Sekarang ni contoh mansub pula. Baca abang. Mansuban nahwu wa ma amilat aydihim. Wa ma amilat, ma tu allazi lah kan. Amilat yang dilakukan apa dia? Aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Mana yang dihazafkan ni? Asalnya amilat hu. Amilat apa? Hu. Jadi ada dihazafkan apa? Hu. Dan hu tu sebenarnya adalah apa? Di tempat maf'ulun bihi. Di tempat apa maf'ulun bihi. Jadi amila ni, amilat aidihim ni jumlah silah ni. Amilat aidihim ni. Amila fi'il. Aidihim fa'il. Mana maf'ulun bihi dia? Hazaf hu tu. Jadi hu itulah dia panggil maf'ulun bih yang aid. Apa maksud aid? Kembali merujuk kepada ma tu. Boleh? Sebab tu kata tu qara'a ghairu Hamzah. Qara'a ghairu Hamzah wal Kisai wa Syu'bah amilathu bil ha'i 'ala al asli. Wa qara'a haula'i bi hadfiha makhfudan bil idafah. Itu benar ni lah. Baik. Jadi kata Tok Guru rahimahullah, dia dalam qiraat Hamzah dan Kisai dan Syu'bah dibaca apa? Amilathu bil ha' fil asli. Sebab ada ha pada asal. Qara'a haula, maksudnya dibacakan yang lain daripada mereka bihazfiha, dengan dihazafkan. Dengan apa? Dihazafkan. Au makhfudan bi idafah, ataupun aid itu berada di tempat khafat atas kerana dia itu mudhafun ilaih. Kaqaulihi, contoh dia faqdi ma anta qad. Faqdi ma anta qadin, ay ma anta qadihi. Naqadihi. Hi itu di mudhafun apa? Mudhafun ilaih. Qadi mudhaf, hi mudhafun ilaih, dan ha tu dihazafkan. Ha tu apa? Dihazafkan. Itu aid lah. Boleh? Baik lagi. Wa qaulu syair satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Man lam tuzawwidi ay ma kunta jahilahu. Ada takdir apa? Ha di situ. Apa makna satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan? Tubdi, bahasa tubdi menzahirkan, azhara.
sungguhnya akan apa? Menzahirkan bagi kamu oleh hari-hari. Ma kunta jahilahu, akan apa yang sebelum ini engkau jahil akannya. Jahil apa akannya? Tu asalnya jahilahu kan, bijahilah. Wa ya'tika bil akhbar, dan akan datangkan kamu dengan berita, man oleh siapa, lam tuzawidi, yang kamu tidak arahkan. Tidak apa? Tuzawid apa, zad, maksudnya ingat zadul ma'an, bekalan kan. Zawada maksudnya kita apa, persiapkan dia dengan bekalan, nak merujuk kepada orang yang dihantar untuk apa, mendapatkan khabar, menunjukkan orang yang dihantar untuk mendapatkan apa, mendapatkan khabar. Boleh? Maksud dia apa? Hari-hari ke depan pasti akan apa, menerangkan benda yang kamu tak tahu. Meskipun kamu tak hantar orang untuk cari perkara tersebut. Itu makna secara umum lah. Baik, jom kita baca sikit apa dia punya nombor 34 ni. Hazal bait li Tarfah bin Abd al-Bakri. Tarfah ni salah seorang daripada syair muallaqat lah. Syair apa? Betul belah tu. Nak balik dah. Balik ni relax dulu. Ish, tak sabar tu balik tu. Okey. Min muallaqatihi al-mashhurah allati awwaluha li khawlat atlalun bi burqati thahmadi taluhu kabaqil washmi fi zahiril yadi. Ni Tarfah ni dia sahib muallaqat ni. Dia ada muallaqat dia yang dimulakan dengan li khawlata. Ana insya-Allah habis burdah ni itu budak khas lah. Tu madrasah Bajuri. Janganlah kita kena buat daurah jugalah. Ambil satu muallaqat ke. Dia ada 7, dia ada 7 atau 10. Ambil apa ni? Ambil qais. Maksudnya kita macam ni lah, rehat saat sambung balaghah 4 kelas kan. Lepas tu sambung balik tu ada, lepas tu bila dah 6 bulan gitu. Rehat saat sambung apa? Ambil muallaqat satu ada 10 kitab, satu besar lah. Tapi kita ambil satu tak banyak pun. Dia lebih kurang 70 bait. Apa geng-geng apa muallaqat ni 70 bait. Tapi memang luah dia susah lah, tinggi lah. Jadi sebab yang Maulana Zaharuddin pun dia ada buat. Dia muallaqat susah tinggi tapi memang susah betul. Tapi ana berimam betul lah dengan madrasah Tazawuk, berimam tu dengan madrasah Tazawuk ni apa Mahmud Syakir. Mahmud Syakir dia antara raid madrasah Tazawuk ni, dia nak menghidupkan balik madrasah apa dia Jurjani apa Abdul Qahir Jurjani. Abdul Qahir Jurjani macam mana dia boleh keluar apa kitab apa Dalail Ajah Asrul Balaghah tu, sebab dia dalam nak sabitkan orang panggil laras bahasa Al-Quran ni sebagai mukjizat, dia test semua kitab dia baca habis semua kitab-kitab apa yang ada dalam masyarakat untuk dia nak tengok laras bahasa, dia nak tengok zauq syair-syair jahiliyah, syair Abbasi, syair semua baca. Lepas tu dia kata dia ada rasa something, dia ibaratkan seperti apa, Abdul Qahir kata apa, aku tengok apa ada angin halus lalu celah-celah apa macam bulu-bulu celah-celah. Dia nak kata bahawa syair jahili ni kenapa dipanggil muallaqat yang power, sebab dia ada keistimewaan dia. Sebab tu dia bila tengok Al-Quran dia dah faham beza setiap daripada lara-lara bahasa. Lepas tu yang dia kerang kitab tu Dalail Ijaz tu, Mahmud Syakir tu dia nak ulang balik, anda buat macam tu untuk dia nak kembangkan lagi ilmu balaghah lah. Dia daripada umur 17 tahun, lepas tu dia gaduh dengan guru dia Toha Husin. Toha Husin guru dia. Ya betul, Abatil Asmar. Itu Abatil Asmar tu antara Abatil Asmar tu dibantai Toha Husin lah. Toha Husin kan ada kitab dia nama Syair Jahili. Fi Syair Jahili. Fi Syair Jahili tu kira bila keluar kitab tu meletup lah masa tu. Kau ulama pakai kata ni pendengar kitab ni kafir ni. Sebab dia nak apa? Dia nak kata Quran mesti dikaji berdasarkan point orang yang neutral. Maksud orang yang neutral tu dia, kita jangan kata kita tengok berdasarkan kita beriman dengan Allah Ta'ala. Tu dia.
bahaya tu. Lepas tu berhenti beriman sekejap. Berhenti beriman kejap. Lepas tu dia ada nazariat tarikhaniyah. Tadi isu tarikhaniyah ni isu apa? Isu zaman menghukum keabsahan apa teks tu. Zaman tarikhaniyah tu dia punya isu dia tu. Tapi bagus Abdul Asma tu qawi jiddan. Satu lagi apa Mustafa Sadiq Rafi'i pun qawi tahta rayatul Quran. Semua orang ni lah Toha Husin lah. Toha Husin, tapi Toha Husin lepas tu dia jadi orang baik. Terus dia pula khidmat Quran. Toha Husin ajib sungguh Toha Husin ni. Kaji dia bercakap pasal akademik yang apa Mahmud Syakir ni, dia ada kerang kita antara Abati Asma tu, dia kata Toha Husin ni sebenarnya ulang balik je idea Margelius dia ada Alberi pun sebut baru dia orang lama je Margelius. Lepas tu tak ada original. dia rock balik tu. Tapi memang subhanallah Mahmud Syakir ni baca yang ni dia sebenarnya ambil daripada kitab dia bukan tahqiq ni Sahih Bukhari. Ada dia tahqiq Tafsir Tabari Tafsir Tabari tahqiq Mahmud Syakir. Dia cerita ni apa ambil daripada ni ambil daripada ni ambil idea ni tak lama ni ambil, dan jawapan dia macam ni gila. Dah bayangkan zaman dulu tak ada lah Maktabah Syamilah, tak ada apa, tapi dia punya capaian pada sumber-sumber tu dia ambil mana ni disebutkan dalam apa Britannica ni disebut dalam tu dia qawi. Si baik kita tak hidup zaman ni pun mustasyrik dia dulu orang tadi power. Biasanya ni dia punya pembaca tu salah baca. Dia baca kan, dia orang lain baca kan. Baca tu salah baca. Qawi dalam undang-undang di Malaysia ni ada pengarang nama Dr. Malal. Dia yang sekarang Malayan Law Journal daripada tahun 1950 sampai sekarang lah. Tapi daripada Malayan Law Journal tu dia buat digest tu macam index. Reader Digest Kan? Bukan. Index kes law yang berlaku kat Malaysia ni berdasarkan tajuk-tajuk ataupun bidang ilmu, bidang isu-isu dalam law tu. Dan lebih kurang daripada start tahun dari sekarang dekat lebih daripada 30 jilid dah dia buat. Tu So mana kalau siapa nak tahu masalah contoh isu cerai, kita kata contoh divorce under family law, buka cari dalam digest tu, cari family law, terus ke situ mana apa kes-kes yang ada, kes-kes yang dah kat mana boleh cari musuh apa-apa ya deh. Masa tu tak ada zaman internet. Kira power lah Rajul Mahmud Syakir. Tapi sayang dia tak habis Tafsir Tabari, dia tak habis tahqiq. Kalau tidak banyak orang yang syarahan beberapa bait kan. Tabari ni dia selalu nukil syair-syair ni, kita tak faham apa isu syair ni dengan tafsir Quran ke mana kan. Lepas tu Syekh Mahmud Syakir banyak syarah, tapi dia tak ada meninggal habis kan. Tak habis meninggal. Yang dicetak Darussalam pun tak sampai separuh lah. Sayang. Itu Syekh Mahmud Syakir lah. Macam mana kita boleh maksudnya dia cerita tarafah tadi. Okey. Al-lughah, ni dia syarah li khawlata. Dia syarah tahnilu, tak apalah istifadah lah kan. Li khawlata atlalun bi burqati sahmadi taluhu kabaqil washmi fi zahiril yadi. Lughah apa makna khawlah? Khawlah ni nama perempuan, ismu mar'ah. Atlalun jam'u talal biwazni jamal wa ajmal. والطلل هو ما بقي شاخصا مرتفعا من آثار الديار بعد ارتحال أهلها عنها. Apa makna talal tu? Apa talal? Bagi khawlah itu atlal, jamak talal. Apa talal tu? Apa yang terbaki dan yang terbaki syakhisan. Syakhisan tu zohir lah. Zohir murtafi'an. Zohir murtafi'. Naik jelas, nampak daripada kesan-kesan tinggalan diar apa? Kampung ataupun tempat tinggal. Ba'da irtihali ahliha anha, selepas mana berpindahnya
penduduknya daripada negeri tadi. Boleh faham? Maksudnya atlal ni apa? Atlal kita panggil apa atlal? Kalau Melayu ni kita panggil kawasan tinggal lah, kawasan tinggalan. Nampak orang hebat, rumah-rumah tinggal apa semua. Kan Arab Badawi ni bila depa Badawi ke satu, kemudian depa pindah ke kawasan yang lain, ada atlal tu. Atlal tu barang-barang tinggal lah. Jadi selalu penyanyi ni dia apa? Orang panggil apa, bersedih-sedih ni, dia panggil uslub ghazal, bersedih-sedih dengan tinggalan apa dia, apa barang-barang ni, kesan-kesan tu. Sebab apa? Benda ni mengingatkan dia tentang kekasih dia. Tilal sama ke? Ya? Tilal. Tilal dia lain, maksud dia lain. Tilal lain. Tilal apa dia tak? Itu dia buat satu bangunan kat Mekah ni. Yeah. Dia panggil, tak tahu tilal ke tilal, sebab dia orang je bahasa Inggeris kan. T-I-L-A-L. Tilal ni tak tahu ta ke tak, tapi dia bangunan dia panggil tak tilal. Tapi kat sana banyak kan, tengok bangunan nama tilal dalam buku dia. Tilal tak pasti. Sebenarnya bukan tilal ke. Masa bangunan tinggi lah tadi. Ya. Tilal. Adakah sebab dia macam boleh jadi boleh jadi. Baik. Kemudian kata Datuk Guru rahimahullah, burqati, baca je nah. Burqati, bi burqati, burqah tu apa? Bi dhammi wa sukun, hiya ma ghalidha min al-ardi wa tabnu ghalidha min al-ardi wa fihi ramlun wa hijaratun wa tin. Burqah apa maksud burqah? Dia kata benda yang keras daripada bumi dan padanya itu pasir, batu dan tanah. Apa dia tu? Macam simen tu, kawasan simen kot. Lebih kurang kawasan simen dekat bawah tu. Taluhu tabdu wa tazharu. Maksudnya terzahir. Tabdu maksudnya taluhu terzahir. Al-washmu wa huwa an tughriz al-ibrata fil jasad wa tadhara fi mawdi'aha an-nilaj fayasir fil jasadi khadrah. Washmi ni sebenarnya kata kita tattoo. Washmi apa? Tattoo. Cuma tunggu syarah lah, bahawa kamu cucukkan jarum di jasad dan kamu tinggalkan di tempatnya itu dakwat. Nilaj tu dakwat. Maka jadilah pada jasad ini khadrah. Khadrah apa khadrah? Ada hijau-hijau. Maksudnya buat tattoo lah tu. Washmi. Kemudian kata satu zhir. Maksud satu bdi adalah apa? Akan menzahirkan. Man lam tuzawidi ay alladhi lam tursilhu liyabhasa anha. Tuzawidi maksudnya yang tidak kamu hantarkannya supaya mengkaji berkenaan dengannya. Au alladhi lam tas'alhu anha, ataupun yang kamu tidak tanyakannya tentang sesuatu. Yaqsid anha sat'tika afwan min ghairi an tatajashshama al-bahsa anha. Maksudnya daripada ayat tadi bahawa akan datang khabar kepada kamu afwan. Afwan tu maksudnya macam tu saja, tanpa kamu berpenat tajasyam, berpenat mengkaji berkenaan dengan perkara tersebut. Boleh faham Baik. Kalau terjemah tu li khawlata tadi, bagi khawlah itu wanita, atlalun kawasan tinggal, biburqati sahmadi, di tanah keras di Sahmad. Di tanah keras di mana? Sahmad. Sahmad ni mungkin nama tempat kot. Taluhu tazharu, terzahir ia seperti baki washmi. Apa maksud seperti baki washmi? Seperti tatu-tatu yang terbaki. Kan kita panggil apa? Ada tangan, tiba-tiba ada tatu. Nampak jelas lah tu. Tapi ni ada kawasan lapang, tiba-tiba ada apa? Kawasan tinggal. Sedih. Awet dia hilang. Boleh? Fi zahiril yadi, pada tangan yang zahir. Fi zahiril yadi, pada tangan yang apa? Tangan yang zahir. Jadi ada tatu beri tangan yang zahir, maka nampak jelas lah tatu tu. Begitulah juga kita panggil kawasan tinggal yang kosong. Dia bagi kawasan yang kosong, tiba-tiba ada kawasan apa? Kawasan tinggal. Kawasan tinggal tu pula khas kita bagi kekasih dia. Jadi memang apa? Sedih lah. Boleh? Saya pun nak teriak ni. Boleh? Makna yang disebut di sini bait yang atas kita baca, yang satu berdilakal ayam tu. Al-ma'na innal ayyama satakshifu laka ma kana mustatiran anka wa satati al-akhbaru min ghairi an tukallif nafsaka al-bahsa anha.
Apa makna dia tu? Sungguhnya hari-hari akan terzahir buatmu bagi barang yang sebelum ini mustatir. Mustatir apa? Tertutup, tersembunyi bagimu. Dan akan datang perkhabaran tanpa engkau sibuk mengkaji berkenaan dengannya. Itu maksud baik tadi. Baik, cuma patah balik, isu yang kita nak bincang di sini adalah apa? Jahilahu. Asalnya kunta apa? Jahilahu. Jadi kita panggil jahil mudhaf. Hu mudhafun ilaih. Jadi hu yang dihazafkan itu sebenarnya di tempat mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni kira majrur. Itu boleh faham. Tu aid lah isu dia sebenarnya. Tapi kita cerita panjang tu sebab ada kaitan dengan bait ni kan. Dan insyaAllah kita akan baca, insyaAllah. Nawawi tu baca banyak kitab tu, saya tengok tu. Subhanallah. Apa yang latest punya? Ijaz Quran apa semua kita pun. Kita tahu nak baca. Nak kena baca juga kita. Sambung. Bukhari, Muslim semua lah kita baca. Bawah dia punya maksudnya tak ramai ada yang ikut dia. Kan? Habis dia istiqamah. Dia ada surau dia tu kan, surau dia kan. Lama dah dia buat. APT pula, APT insyaAllah. Kita kayakan lagi pengajian-pengajian ni. Baik. Au makhfudan bil harfi. Ni seterusnya. Ataupun dia itu makhfud bil apa? Bil harfi. Maksudnya aid itu dhamir aid itu berada selepas haraf jar. Nahwu qauli ta'ala macam apa? Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ya'kulun mimma ta'kuluna minhu. Di sini ya'kulun, dia makan dari apa yang kalian makan daripadanya, minhu kan, wa yashrabu, dan dia akan minum dari apa yang kalian minum. Sepatutnya minhu jugalah. Sepatutnya apa? Minhu juga, sebab sebelum tu ada minhu kan. Di sini ada apa? Minhu jugalah sepatutnya, tapi dia mahzuf. Suatu kata teguh ai minhu. Ai apa? Minhu. Jadi di sini aid dia itu dihazafkan sekali dengan haraf jar. Aidnya itu dihazafkan sekali dengan apa? Haraf jar. Okey, baik. Seterusnya kata Tugu rahimahullah sikit lagi. Nusalli lilladhi sallat Quraisyun wa na'buduhu in jahadal umum. Baik, kita rehat dulu 5 minit, ambil angin. Allah Akbar. Allah. Kalau nama masjid kan, ada kat Ipoh tu nama dia pakai Masjid Muhammadiyah. Katanya Muhammadiyah katanya. Dari segi nahwu. Boleh dua lah. Dia niat lah. Masjid Muhammadiyah boleh. Muhammadiyah tu maksudnya apa? Kita bagi takdir lah. Masjid Jama'atun Muhammadiyah. Masjid Jama'atin Muhammadiyatin. Boleh itu? Apa jamaah? Masjid Jama'atin Muhammadiyatin. Boleh? Ataupun boleh masjid, kalau kita niatkan apa? Dia itu sebagai apa? Sifat Masjidun Muhammadi. Masjidun Muhammadi. Macam Azhar lah, dia sebut dua. Jami' Al-Azhar tanpa lam, ataupun Al-Jami' Al-Azhar. Dia ada dua boleh sebut tu. Al-Jami', kalau kita sebut apa? Al-Azhar itu sifat mausul. Al-Jami' Al-Azhar sifat mausul, tu kata masalah. Ada masuk Jami'ul Azhar. Apa jami' masjid yang apa? Yang kalau kita panggil apa? Sebut apa? Al-Azhar jami' yang apa? Padanya itu Azhar. Azhar tu apa? Bukan bunga, dia gemerlapan. Cahaya yang gemerlapan. Itu dia punya. Boleh dua-dua, tapi tengok niat dia apa. Tanya pengurusi, cik niat apa ni? Niat apa? Masjid apa Muhammadi ke masjid Muhammadi, cik niat apa? Kalau macam nama macam Ibnu Qayyim tu kan. Kan bila Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bila nak buat alif lam tu, kan setengah orang dia Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dia Ibnu salah kan tu kan. Itu jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia yang tu memang mudhaf ilaih lah. Betul satu orang panggil apa Ibnu tu dia confirm jadi mudhaf. Dia mudhaf. Al-Qayyim tu memang nama ni. Nama atuk kot, nama atuk kan Al-Qayyim. Al-Jauziyah rujuk pada sekolah
Jauziyah yang di Damsyik yang diurus oleh atuk dia. Jadi bukan Qayyim tu ni silap. Macam mudi pekerjaan. Merujuk pada atuk dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kita panggil atuk dia tu Qayyim. Qayyim tu maksudnya mudir. Anak mudi. Jadi tekan sebut Al-Ibnu Al-Qayyim. Al-Ibnu Al-Qayyim makna dia apa? Si anak yang mudi, dia yang mengurus, ke si anak bagi mudi? Si anak bagi mudi. Boleh faham? Jadi mudhaf ilaih. Dia beza mana tu? Si anak yang mengurus dengan si anak bagi pengurus. Beza. Jadi Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim saja tak ada. Qayyim tak ada al. Ibnu Qayyim saja. Ibnu Qayyim tak pasal pula ni. Ibnu Qayyim Syamsuddin. Ibnu Qayyim Syamsuddin. Itu gelaran dia lah. Gelaran dia macam Syamsuddin. Dia punya gelaran dia Syamsuddin Muhammad bin Qayyim Al-Jauziyah. Orang sama. Ya, orang sama. Dia ada satu lagi Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi tu lain. Ibnu Jauzi lain. Dia macam Imam Ramli kan, Syamsuddin. Syamsuddin. Seorang lagi apa Din? Apa tak ingat? Syihabuddin. Syamsuddin dengan Syamsuddin. Syamsuddin. Bapak anak. Syihabuddin bapak dia Ahmad bin Hamzah. Anak dia Muhammad bin Ahmad bin Hamzah. Itu apa? Syamsuddin Ar-Ramli. Ibnul Qayyim. Allah Akbar. Kita ambil gambar balih semua. Balih. Minum energi ya balih pagi ni. Energi semalam tak minum. Oh. Okey. Angkut Arab di ni. Lama tak nampak. Macam menceras. Ya. Dia tak tahu jadi peninggal pula tiba-tiba. Jadi apa? Dia peninggal. Penyegan. Oh, okey. Masalah. Ini angkor lah apa? Pening. Ya. Dan penuh hadiran mental dan fizikal. Ini kemas je boleh. Kalau hadir kat sini secara fizikal dan mental. Ini dah tengok wish dah. Dia tu wish dah. Nabi mana tu balik tu? Dia kahwin tu. Hey. Tak wish tu lelak. Allah. Allah. Kalau tengok kat online apa nak ustaz tak nampak saya. Saya nampak ustaz Rasa malaikat tak payung lah. Macam malaikat tak payung. So edisi mana nak pakai nanti mu'alakat ke? Ada ni Hasyiah Muhammad Medin juga. Syarah yang bagus tu apa syarah dia saya lupa. Dia ada syarah Tabrizi ke apa? Ya, Tabrizi. Syarah Tabrizi Syekh Muhammad Medin juga. Tabrizi betul Tabrizi. Itu Mu'allaqat Ashr. Mu'allaqat Ashr 10 itu 10. Ada dia gabung Nabirah bin Zubian. So dia tak masuk Nabirah bin Zubian tapi syair dia tu insya-Allah. Nabirah bin Zubian. InsyaAllah lah ada rezeki kita baca Mu'allaqat. Mu'allaqat tu kita mana? Syair. Ya. Syarah syair lah. Ya. Okay, jom kita sambung sikit. Kita habiskan ni Mausul. Kita rehat sekejap juga. Kemudian kata Tuhan rahimahullah, nusalli lillazi sallat Quraisyun wa na'buduhu in jahada al-umum. Apa makna dia? Kata tu nusalli lillazi sallat Quraisyun. Nusalli apa? Nusalli sembahyang. Kami berdoa kot. Kami berdoa ni masuk lurah lah ni. Kami berdoa bagi yang berdoa Quraisy kepadanya lah sebenarnya. Lahu kan, sepertinya ada apa? Lahu tu. Sallat lahu Quraisyun. Kami berdoa bagi yang berdoa kepadanya oleh golongan Quraisy. Wa na'buduhu, dan kami
na'budu beribadat kepadanya. Wa in jahadal umumu, meskipun jahada ingkar, meskipun ingkar oleh orang umum, itu sekalian, oleh orang sekalian, boleh tu maksud dia. Okey, jadi takdir itu lahu lah, ada kalimah lahu, iaitu jar majrur yang dihazafkan. Ai baca Hakim, nusalli lillazi, faham? Jadi kalimah lahu lah yang mahzuf lagi. Tu dia ada tafasil lagi. Pada fasal ini beberapa perincian ataupun perincian yang begitu banyak tidak sesuai bagi kitab mukhtasar. Mukhtasar lagi ni, panjang dah ni. Kena baca juga, kena mutawalat lagi. Ni kalau kita ni mutawalat dah ni, orang Melayu lain tak nak baca dah ni. Boleh faham? Baik. Wasyib jumlati. Nah, jadi habislah. Yang sebelum ni dipanggil apa? Jumlah. Maka kata Tugu rahimahullah, jumlah itu khabariyah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, mesti ada aid bagi jumlah itu yang merujuk kembali kepada apa? Kepada apa? Mausul. Kepada apa? Isim mausul. Dan mesti selari. Mufrad, musanna, jamak, muannas, muzakkar, muzakkar. Itu yang Tugu sebutlah. Dan kata Tugu, terkadang aid itu dihazafkan. Sama ada dhamir aid itu berada di tempat marfu', ataupun di tempat mansub, ataupun di tempat majrur. Habis. Sekarang ni maksudnya adalah berkenaan syibih jumlah pula. Syibih jumlah itu ada 3 bahagi. Kata Tugu, az-zarf. Lagi? Az-zarfu nahwu alladhi 'indaka wal majrur nahwu alladhi fi was-sifatu as-sarihah wa dhalika fi silati al. Wa qad taqaddama syarhuhu. Wa qad taqaddama syarhuhu. Apa makna kata Tugu? Maka syibih jumlah itu ada 3 bentuk. Ni bagi syibih apa? Syibih jumlah bagi isim mausul. Pertama zaraf, allazi indaka zaraf, betul tak? Wal jar wal majrur allazi fid dar. Dan jar majrur itu dipanggil jumlah syibih jumlah bagi silah. Syibih jumlah bagi isim mausul. Wasifatus sarihah. Apa sifat sarihah? Mushtaq. Sifat sarihah apa? Isim mustaq yang kita sebut sebelum ni. Wazalika fi silati al. Apa maksud dia? Kan kita mengaji al boleh jadi isim mausul, betul? Alif lam boleh jadi apa? Isim apa? Isim mausul, iaitu pada kalimat yang mushtaq, lain daripada tafdil. Lain daripada apa? Tafdil. Maka kata Tugu rahimahullah, kalau kita sebut ad-darib, alif lam tu boleh jadi isim mausul. Sebab apa? Ad-darib adalah isim fa'il mushtaq, betul tak? Isim fa'il apa? Mushtaq. Maka bila kita sebut al itu isim mausul, kan kita sebut mausul mesti ada apa? Silah. Mesti ada apa? Silah. Mana silah di sini? Kata Tugu, sifat soreh itulah. Jadi silah. Ad-darib tu. Darib tu lah jadi apa? Silah. Jadi apa? Jadi silah. Boleh faham ya? Jadi seakan-akan kita sebut allazi yadrib. Allazi apa? Yadrib. Boleh faham? Itu maksud Tugu rahimahullah. Waqad taqaddama syarhuhu, dan telah terdahulu syarahannya. Baik. Kemudian Tugu sebut wasyartu, baca. Wasyartu dzarfi wal jari wal majruri an yakuna tammayn. Fala yajuzu jaa alladhi bika wala jaa alladhi amsi. لنقصانهما وحكى الكسائي نزلنا منزل الذي البارحة أي الذي نزلناه البارحة وهو شاذ. وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. Apa makna kata Tugu rahimahullah? Disyaratkan bagi zaraf dan jar majrur bahawa dia itu tamain. Apa maksud tamain? Tam itu maksud dia ada tempat ta'alluqnya. Dia ada tempat apa? Ta'alluqnya. Kan kalau kita contoh sebut kan, daraba Aliyun Muhammadan bil asa. Bil apa? Bil asa. Asa apa asa? Kayu. Maka kita sebut bil asa bertakluk dengan daraba. Bertakluk dengan apa?
Daraba. Apa makna ta'alluq tu anda terang sebelum ni? Makna ta'alluq adalah dipanggil apa? Jar majrur tadi menyempurna makna fi'il. Menyempurna makna apa? Makna fi'il. Kalau tadi kita sebut contoh daraba Muhammadun, kita padami. Kemudian daraba Muhammadun aliyan bil asa. Tengok sini. Kita kata asa ini muta'alliqun bi daraba. Dia bagi muta'alliqun bi daraba. Apa maksud muta'alliqun bi daraba? Iaitu dia akan menyempurna makna daraba. Menyempurna makna apa? Daraba. Maksud dia, dalam ayat kita kata kalimat Muhammadun dia berfungsi sebagai fa'il bagi apa? Daraba. Maksudnya menyempurna makna daraba juga, betul tak? Kalau tak ada fa'il, mana daraba boleh nak wujud? Mesti ada fa'il. Kemudian aliyun. Aliyun menyempurna makna daraba juga, dengan arti kata dia jadi maf'ulun bihi. Boleh faham? Sebab daraba berhajat kepada maf'ulun bihi. Bil asa di sini dia ada makna dia juga dalam ayat. Itu maksud muta'alliq bagi daraba. Maka kita panggil dia ini bil asa memang jar majrur lah. Tapi di segi makna dia akan membawa makna apa? Alat. Bawa makna apa? Alat. Sebab ba ni dipanggil ba apa? Ba alat ataupun isti'anah. Ba apa? Alat betul-betul isti'anah. Nah, ni kan kita mengaji makna huruf dulu. Kan kita sebut ba ada beberapa makna. Ada ba membawa makna musahabah, duduk sekali. Ada ba membawa makna selepas dia itu alat bagi fi'il. Maka di sini dia itu adalah apa? Alat bagi apa? Bagi fi'il. Boleh? Jadi kita kata kedudukan asa dalam ayat ini, dia menjawab persoalan dengan apa dia pukul. Kalau Muhammad menjawab persoalan siapa yang pukul, betul tak? Kalau aliyan duduk dia dalam ayat menjawab persoalan apa? Siapa yang kena pukul. Tapi bila asa apa yang dengan apa yang dia pukul. Jadi kita panggil kalimat apa? Asa ini muta'alliq dengan daraba dengan arti kata menyempurnakan makna daraba dari sudut menjawab persoalan dengan apa yang dipukul. Arab ni memang orang panggil apa? Dia sistematik dia punya makna dia. Dia nak muta'alliq, dia mesti yang dengan fi'il juga. Dia tak nak dengan isim ke apa benda ke. Dan sebab ni dia kita apa kepentingan dia jawab yang persoalan tu je tapi tak jawab persoalan yang seterusnya. Sebab isu kita ada kita panggil apa? Subjek, kita ada predikat. Boleh? Subjek dia hanya dipanggil yang kita jadikan apa? Tumpuan untuk kita sandarkan isu bagi dia. Boleh faham? Jadi kita sekarang ni nak detailkan isu, bukan kita nak detailkan apa? Subjek itu. Maka isu yang kita nak detailkan adalah pertama pukul tu. Maka apa? Siapa yang pukul? Detailkan daraba. Siapa yang kena pukul? Detailkan apa? Daraba. Dengan apa dia pukul? Dengan daraba. Sebab tu kita panggil kesemua daripada jar majrur ataupun i'rab ni muta'alliq sebenarnya dengan apa? Dengan isu tu. Fa'il ataupun naib fa'il. Dia pilih nak fokus isu, tak nak fokus orang ke apa ke. Sebab orang tu dah didetailkan pada isu tu sendiri. Macam contoh Zaidun qa'imun. Qama Zaidun. Boleh? Qama apa? Zaidun. Kalau kita sebutkan contoh, Qa'im dah disandarkan kepada Zaid, Qama dah disandarkan kepada apa? Kepada Zaid. Boleh? Dia memang orang panggil apa? Ni dijadikan apa? Dia bagi subjek kan? Subjek. Maka memang dalam kata-kata kita adalah kita khabarkan berlakunya apa? Berdiri bagi apa? Bagi Zaid. Habis kat situlah isu adalah dari sudut
kita nak sandarkan predikat kepada apa? Kepada subjek. Adapun seterusnya tambahan-tambahan sebenarnya adalah mendetailkan apa? Predikat. Mendetailkan apa? Predikat. Tak boleh detailkan subjek. Kecuali kita niat dia sebagai khabar. Niat dia sebagai apa? Khabar. Contohnya Zaidun qaimun, kemudian apa? Habibun. Qaimun habibun. Dengan arti kata habibun ni jadi apa? Khabar sani. Khabar apa? Khabar sani. Itu kalau kita niat nak detailkan apa? Subjek. Tapi semua selepas tu sebenarnya nak mendetailkan apa? Mendetailkan bukan Zaid, detailkan qaim ataupun qama. Macam kita contoh qama Zaidun fil apa? Fil fasli. Boleh? Masaan. Contoh bolehkah fil fasli detailkan Zaid? Cuba tengok. Di kelas. Zaid di kelas. Tak boleh. Sebab kita sebut Z, orang panggil apa? Mesti ada, kalau contoh Z di kelas pun, Z itu ada di kelas. Ada, dia mendetailkan apa? Adanya tu. Dia tak detailkan Z. Dia punya isu. Mana logik tu tak. Dia dulu muskil saya. Nanti dia punya benda tu kita terpaksa terima kan. Macam maf'ulun bih tu kan, macam sami' tu Rasulullah. Dulu macam orang sekolah saya macam kenapa Rasulullah kan, kenapa tak? Sami' tu Rasulullah tu itu bahas panjang lah sami' tu Rasulullah tu. Sebab dia berkata sami' tu ada makna lain. Sami' tu ada makna apa? Sebab dia sami' tu qaula kan. Sami' tu apa? Qaula Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia sami' tu Rasulullah yaqul kan. Sami' tu Rasulullah yaqul, itu ada perbahasan yang lain lah, detail. Baik, itu tak apa, tu nanti kita akan tengok. Dia ada dalam, abang cuba tengok dalam apa, Tuhfah Ikhwan tu, ada terang masalah haqaiq dengan barang yang sabit. Itu panjang pula cerita macam mana, insyaAllah nantilah. Nanti dia ada bahasan orang panggil apa, ilmu mantik sikit dan falsafah dan itulah. Baik, di sini ni kita patah balik pada isu zaraf ni. Kita kata bahawa kalimat bil asa adalah penyempurna bagi daraba tadi. Maka itu dipanggil zaraf tam. Zaraf tam sebab dia ada tempat ta'alluq dia. Berbeza kalau zaraf yang tak ada tempat ta'alluq. Tiba-tiba kita sebut apa? Allazi bil asa. Bil apa? Asa. Tak ada apa dia yang dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan tungkat. Apa dia dengan tungkat buat apa? Pukul ke? Menongkat ke? Memiliki ke? Boleh faham tak itu? Jadi kita panggil allazi bil asa, dia panggil naqis, tak boleh. Maka ketika tu dia dipanggil jar majrur kan? Tapi dia panggil naqis sebab dia tak ada tempat ta'alluq ni. Boleh faham? Boleh bahawa saya ta'alluq tu mahzuf. Ta'alluq tu mahzuf, macam contohnya istaqarra kan. Tak lupa istaqarra, tapi di sini tak berapa nak sesuai lah. Tak berapa nak apa? Tak nak sesuai. Okey. Baik, jom kita tengok kata Tugu rahimahullah. Wa syartu zarfi wal jari wal majrur ay yakuna tamain. Maka syarat zaraf dan jar majrur itu bahawa dia mesti jadi apa? Tamain. Tamain apa maksud tam tadi? Sempurna, itu memiliki apa? Tempat ta'alluq dan sebagainya. Fala yajuzu, maka tak boleh kita sebut ja'al ladzi bika. Al ja'al ladzi bika tak boleh. Wala waja'al allazi amsi. Telah datang yang semalam. Datang yang apa? Yang semalam. Linuqsanihima, kerana kurangnya ia sudah ada tempat ta'alluq. Hakal Kisai, dinukilkan oleh Kisai, nazalnal manzilal lazi al-barihata. Kami telah apa? Menduduki tempat yang barihata, semalam. Tempat apa? Semalam. Apa dia tu? Ai allazi nazalnahu al-barihata. Oh, saya ada takdir apa? Nazalnahu barihata.
wa huwa syaz, maka ini adalah apa? Syaz. Sebab barihata semalam dia ada naqis, maka tak sesuai untuk kita nak jadikan sebagai apa? Muta'alliq bagi apa? Bagi tak sesuai bagi apa? Jadi jumlah apa? Jumlah silah. Baik. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, wa iza waqa'a az-zarfu, kita baca yang bawah tu. Sakinah. Wa idza waqa'a az-zarfu wa jaru majrur silatan kana muta'alliqaini bi fi'lin mahzufin jawaban. Dan apabila adanya zaraf dan juga jar majrur itu silah, maksudnya adanya zaraf dan jar majrur itu sebagai silah, adalah keduanya itu bertakluk dengan fi'il mahzuf wujuban, dengan fi'il yang dihazafkan secara wajib. Taqdiruhu istaqarra. Istaqarra ni makna apa? Zaraf makna apa? Ta'alluq yang am. Ta'alluq yang apa? Yang am. Makna dia ada lah. Istaqarra makna dia apa? Ada. Wa dhamirul ladzi kana mustatiran fil fi'li intaqala minhu ilaihi. Dan dhamir yang adalah sebelum ini mustatir pada fi'il itu berpindah daripadanya kepada keduanya. Tu macam mana tu? Baik. Jom kita baca nombor 1 tu. Kita nombor 1. Okay, Hakim baca wa zarfut tam nombor 1 tu. Zarfut tam huwa alladhi yakunu ta'alluqu bil kauni al-'ami muaddiyan li ma'na ta. Ya. Wa zarfun naqis huwa alladhi yakunu ta'alluquhu bil kauni al-'ami ghayru muaddin li ma'na bi fa'idah. Oh, ni makna ni kata Tok Guru ni lain sikit ni. Dia kata apa? Zaraf tam adalah yang mana ta'alluqnya itu bil kaun al-am. Apa maksud bil kaun am? Dengan makna ada yang umum. Kaun tu maksudnya ada. Yang am, yang apa? Umum. Yang apa? Yang umum. Muaddian yang memberi makna yang sempurna. Yang memberi makna yang apa? Yang sempurna. Jadi kita kata zaraf tam adalah bahawasanya zaraf itu bertakluk dengan fi'il yang am. Fi'il yang apa? Yang am, yang membawa makna ada. Membawa makna apa? Ada. Yang mana ta'alluqnya itu memberi suatu makna yang sesuai. Yang mana ta'alluqnya itu memberi makna yang apa? Sesuai. Tambah lagi tu, gua syarah lagi tu. Wa zarfun naqis, zaraf naqis pula ayakuna ta'alluqu bil kaun al-am. Kaun tu kain. Antum mesti tengoklah kain. Kan dalam setengah-setengah apa kita i'rab kan. Contohnya Zaidun fid dari kan. Apa Zaidun fid dari muta'alliq pada mana? Kainun. Ta'alliq dengan apa? Kainun. Itu kain tu dipanggil apa? Ataupun mawjudun. Makna dia ada. Boleh faham? Jadi kita sebut apa saja kalimat yang membawa makna ada, yang umum, yang kita sebut sesuai bertakluk jar majrur atau mudharaf kepadanya, dan takluknya itu ada faedah. Ada apa? Faedah berbeza dengan yang takluknya tidak ada faedah. Boleh faham? Maka kata Tok Guru rahimahullah, yang punya faedah dipanggil apa? Zaraf tam. Yang tidak punya faedah dipanggil zaraf apa? Naqis. Dipanggil zaraf apa? Naqis. Sebab tu kata an-naqis huwa alladhi yakunu ta'alluquhu bil kaunil 'ami ghairi muaddin li makna zi faedah. Maksudnya tidak memberikan suatu makna yang punya faedah. Yang punya faedah. Boleh? Wa hadha kalamun yahtaju ja. Hadha kalam yahtaju ila an nuwaddihahu laka. فاعلم اولا ان الكون هو الحدث فالاكل كون والشرب كون والنوم كون ثم اعلم ثانيا ان الكون ينقسم الى قسمين عام وخاص فالكون العام مثل وجود ومعنى عمومه انه لا يخلو عنه في وقت من الاوقات شيء ما ألست ترى أن كل شيء فهو موجود في كل وقت وأما الكون الخاص فهو ما يكون صفة فهو ما يكون صفة لبعض الأشياء في بعض الأوقات مثل الشرب والنوم شربو boleh syurbi boleh baca dua ayat syurbu wan naumu wal kitabatu wal qira'ah
فإذا أردت أن تعرف ما هو تام من الظرف فهاته مع الكون العام. فهاته itu فهذه lah ya. Ya. فهذه مع الكون العام فإن وجدت أنه يفيد فائدة تامة فاعلم أنه تام. Ya. مثل قولك Ya. جاء الذي عندك. ألا ترى أنك لو قدرته جاء الذي وجد عندك أفاد ولو قلت جاء الذي أمس لم يكن تاما فإنك لو قدرت جاء الذي وجد أمس لم يفيد فائدة يفيد betul لم يفيد فائدة يصح أن من الكلام يصح أن تقصد من الكلام boleh baca dua taqsid ataupun تقصد تقصد من الكلام لأنك تعلم أن كل شيء فهو موجود أمسي موجود أمسي. Baik, je kita baca kata Tuhu rahimahullah. Dia kata tadi kaun apa tadi? Zaraf tam yang bertakluk dengan al-kaun. Kaun apa? Mawjud kan? Kaun apa? Am. Kaun am tu maksudnya mawjud yang umum. Mawjud apa? Yang apa? Umum. Dia kata Tuhu rahimahullah tu dia kata fa'lam, ketahuilah awalan, terlebih dahulu, bahawa kaun itu membawa makna hadas, perbuatan. Kalimat kaun itu membawa makna apa? Perbuatan. Fal aklu kaunun wasyurbu kaunun, makan itu kaun. Apa dia? Syurbu itu apa? Kaun. Naum itu pun juga apa? Kaun. Kemudian kata Tok Guru, i'lam, ketahuilah bahawa kaun itu dibahagi pula kepada dua. Ada yang am, ada yang apa? Khas. Jadi kalau kita sebut fiddari, dia takluk dengan apa? Kainun. Kainun tu dipanggil am. Boleh kaun yang apa? Am. Tapi kalau muta'alliq macam di sini, bila asa muta'alliq dengan apa? Daraba kan? Maka itu dipanggil kaun yang apa? Khas. Kaun yang apa? Khas. Boleh? Kita baca sekali lagi kata Tok Guru rahimahullah. Summa a'lam thaniya anna al-kauna yanqasim ila qismain. Bahawa kaun itu dibahagi pada dua. Am wa khas. Fal kaunul am misal wujud. Nah, contoh apa? Wujud. Tulis kat situ, ataupun kain, ataupun istaqarra. Itu semua makna sama. Boleh faham Wa makna umumihi, makna umumnya itu annahu la yakhlu anhu fi waqtin min al-awqati syai'un ma. Makna umumnya itu bahawasanya dia tidak akan kosong daripada mana-mana waktu syai'un ma, apa barang sekalipun. Dan nak menunjukkan bahawa kali isu wujud ni adalah sentiasa ada dengan zat, tidak akan apa berpisah. Isu apa? Wujud ni tidak akan apa berpisah sama sekali dengan apa? Dengan zat. Alastatara, tidakkah kau lihat bahwasanya setiap sesuatu itu bahawa dia itu mawjud? Boleh? Fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Boleh faham Jadi kita panggil Zaidun, isu mawjud bagi Zaid itu sentiasa apa? Ada dengan dia. Tidak akan terpisah. Maka kerana itulah mawjud dipanggil apa? Kaun yang apa? Am. Kaun yang apa? Am. Begitulah juga kainun, kaun yang apa? Am. Boleh? Baik. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, amma kaunul khas, adapun kaunul khas, fahuwa ma yakunu sifatan li ba'dil asya' fi ba'dil awqat. Itulah yang menjadi sifat bagi sebahagian benda pada sebahagian ketika. Boleh faham? Seperti minum, seperti tidur, seperti tulis, seperti apa? Qiraah, baca. Sebab kita tidak sentiasa baca. Kita tak sentiasa tidur. Kadang saja tidur, kadang saja baca. Maka dipanggil kaun, itu perbuatan yang apa? Khas. Boleh? Berbeza kaun yang mawjud. Mawjud tu dipanggil kaun am. Kerana apa? Tidak terpisah dengan zat. Dia itu, kalau dalam apa? Dan tauhid apa? Adanya ia adalah apa? Berkaitan dengan diri zat. Berkaitan dengan diri apa? Diri zat. Baik. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, fa iza aratta, maka jikalau kau ketahui, maka jikalau hendak untuk kamu tak mengetahui ma huwa tamil zarfi, apa itu yang tam daripada zaraf, fahatihi ma'al kaunil am. Bukan fahatihi, bukan fahazi, silap. Fahatihi, maka datangkanlah ia ma'al kaunil am, dia berserta dengan kaunil am. Apa itu kaunil am?
Maksudnya datangkan dengan makna wujud tadi. Makna apa? Wujud maksudnya kita ada zaraf ataupun jar majrur, kita datangkan dengan apa? Wujud. Contohnya allazi yujadu ams. Boleh faham? Ataupun allazi yujadu fil bait. Allazi yujadu fil apa? Fil bait. Maka kata tu guru, datangkan zaraf ataupun jar majrur dengan kamu takdirkan apa tadi? Kaun yang apa? Am. Kaun yang apa? Am. Tengok, adakah dia ada makna tambahan ataupun tidak ada makna langsung? Boleh? Kalau dia ada makna tambahan yang sesuai, maka dipanggil apa? Kaun yang tam. Kaun apa? Yang tam. Tapi kalau dia bukan, dia bagi zaraf tam. Tapi kalau dia tak ada punya makna tambahan, maka dipanggil zaraf yang apa? Naqis. Zaraf yang apa? Naqis. Tengok di situ kata rahimahullah. Maka jikalau kamu kehendaki untuk ketahui adakah ia itu tam daripada zaraf, maksudnya zaraf yang tam ataupun tidak, maka datangkanlah ia itu zaraf itu berserta dengan kaun am, maksudnya kalimat maujud ataupun wujida. Fa in wajadta, maka jikalau kamu dapati bahawasanya ia itu memberi makna faedah yang sempurna, maka ketahuilah bahawasanya itu tam, maksudnya dia itu zaraf yang apa? Yang tam. Misla qaulika, contoh kata kamu ja'al ladzi indaka. Indaka ni zaraf betul? Indaka ni apa? Zaraf. Dia bertakluk dengan bukan bertakluk dengan ja'a, bertakluk dengan apa? Kainun ataupun wujida. Takluk dengan apa? Wujida. Satu kata Tugu rahimahullah, ala tara annaka law qaddartahu, bahwasanya jikalau kamu takdirkan ja'al ladzi wujida indaka, telah datang yang ada di sampingmu. Yang apa? Ada apa? Di sampingmu. Maka kata Tugu afada, ini telah memberi makna yang apa? Yang baru. Yang apa? Yang baru, yang sempurna. Walau qulta, dan tapi jikalau kamu kata ja'al ladzi amsi, telah datang yang semalam. Yang apa? Yang semalam. Sebab apa? Sebab apa tu? Kalau yang semalam, dia tak clear yang semalam tu, yang ada semalam tu banyak, betul tak? Tapi kalau yang ada beserta kamu tu, dia macam dah apa? Kecil ke skop, betul tak? Dia kecil ke apa? Skop. Jadi kata Tok Guru rahimahullah, zaraf indaka itu sesuai. Sebab apa? Dia itu punya makna tambahan yang apa? Yang layak, yang munasabah. Tapi kalau yang datang semalam, makna dia terlampau apa? Luas. Kita tak tentu mana hak yang main malam tu, banyak main semalam tu. Boleh faham kan? So tu kata Tok Guru rahimahullah, fala qulta ja'al ladzi ams, datang yang semalam, lam takun taman, tidak dipanggil zaraf yang tam. Maka sungguhnya engkau, jika kamu takdirkan ja'al ladzi wujida amsi, lam yufid faidah, maka tidak akan memberi ia faedah yang sah untuk diqasadkan padanya kalam. Li'annaka, kerana kamu mengetahui bahawa setiap suatu itu maujud ams. Setiap satu itu ada semalam. Yang ada semalam, semua benda ada semalam. Boleh faham? Meja ada, kursi ada, rumah ada. Jadi dipanggil tak jelas. Boleh faham? Berbeza dengan apa? Yang ditakdirkan dengan apa? Dengan tam. Ditakdirkan zaraf tu jadi apa? Zaraf yang tam. Boleh? Baik, habis. Itu makna kalimat at-tam. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, kita patah balik atas yang sebelum matan tu, patah balik iza waqa'a zarfu wal jar majrur silatan, maka jika zarf jar majrur itu jadi jumlah silah, kana muta'alliqan bi fi'li mahzuf wujuban, maka dia confirm bertakluk dengan fi'il mahzuf wujuban. Takdiruhu apa? Istaqarra. Tapi kan kita sebut istaqarra ni dipanggil apa? Am. Apa? Kaun am. Boleh tak kita takdir dengan apa? Wujida? Boleh. Boleh tak kita apa takdirkan dengan apa? Kainun? Boleh, tak ada masalah. Jadi, fadhamir allazi kana mustatiran fi fi'li intaqala minhu ilaiha. Apa maksud dia? Dhamir yang mana mustatir pada fi'il, iaitu fi'il istaqarra itu berpindah daripadanya, daripada istaqarra ilaihima. Ilaihima merujukkan kepada jar majrur dan zarf. Berpindah pada apa? Jar majrur dan apa? Dan zarf. Maksud dia macam ni. Kita kata ja'al ladzi indaka. Takdir dia apa? Ja'al ladzi istaqarra indaka. Ja'al ladzi apa? Istaqarra indaka.
Kalimat istaqara fi'il fa'il betul. Fi'il apa? Fa'il. Maka kata Tok Guru, bila dihazafkan istaqara, maka dhamir yang ada pada apa? Istaqara tadi berpindah kepada apa? Indaka. Berpindah kepada apa? Indaka. Faham? Ya, mustatir tadi istaqara tu. Boleh faham? Itu maksud kata Tok Guru rahimahullahu ta'ala. Dia ada, kita dah baca dah sebenarnya dalam Azhariyah tu, dia ada zaraf mustaqir dengan mulghah. Mustaqir dengan apa? Mulghah. Pada isu kita takdirkan yang am ataupun yang khas. Jadi kita rujuk baliklah. Bukan mutawalah tu, dah ni akhir Azhariyah, kita baca tangkis Azhariyah tu. Jadi kita baca balik itu. Ataupun kalau tak ada baca balik, pi apa ustaz apa? Ustaz Izham tu dia baca i'rab jumal tu, Zawawi. Malam ni sekali baca i'rab jumal lah, bukan sekali lah ni lah. Secara berlangsung. Baik. Boleh ya. Summa zul adati, kita rehatlah setengah jam, lepas tu kita baca Ihya Ulumuddin. 1 2 3 4 5 6. Oh, 6 muka kita baca, 7. Patutlah pening 7 muka. Ya. Semangat. Okey, abang Anwar, abang ni. Lebih nak dulu. Tak yalah. Boleh. Kalau menang beritahu lah. Ini main-main je. Ya, sila abah. Ya, fi'il fa'il. Alladhi indaka tu. Alladhi bukan ja'a allazi tu fa'il. Alladhi fa'il. Ya. Alladhi wujida. Allazi jadi apa fa'il.